Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang saya hormati, marilah kita sama-sama beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar sama-sama, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, mudah-mudahan diberikan kebaikan kepada kita. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Mudah-mudahan Allah Ta'ala Allah Ta'ala berikan permohonan, makbulkan permohonan kita, beristighfar, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang saya hormati, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita sambung pengajian kita, kuliah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menaikkan darjat kita dengan sebab kita berada di dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, insya-Allah kita sambung pengajian kita pada pagi ini masih lagi menggunakan kitab tafsir Al-Azhar, iaitu di dalam ayat yang ke-34 masih lagi membicarakan tentang nusyuz. Sebelum kita mulakan program, kita raikan dahulu sahabat-sahabat kita yang sedang masuk dalam Facebook kita, daripada Razali Hussein dari Teluk Belanga, Surifin, kemudian kita ada Zaharah Ramli, Iswardi Idris, kita juga ada Nasir Ron Ori, terima kasih Nasir, waalaikumsalam. Hafsah Talib, Roslinda, Razali Hussein, Nashimah Sano, Hamidah Ismail. Hamidah Ismail dari mana? Singapura ke? Nora Adam, Nurlida Ismail dari Baling, Kedah. Nama saya tak pergi ke Baling, tuan-tuan. Nampak terbuka lah pula baju saya ni, tenganga kan, tak segak lah pula, tuan-tuan. Butang sampai habis lah, walaupun tercekik lah, tuan-tuan. Janji nampak kemas sikit. Kemudian Mas Azman, Liza Razib, Sa'diyah Osman, Latifah Ja'far, Rogayah Gayah Abdullah dari Kodiang, Haikal Toretto, Wassalam, Nolaila Abdullah. Ramai dah, tuan-tuan ni. Baik, jadi kita nak sambung pengajian kita, masih lagi membicarakan tentang masalah memukul isteri, fadribuhunna. Kita dah baca dah dahulu tentang syarat nak pukul, apa benda yang boleh dipukul. Bukan boleh main pukul ya. Jangan faham pukul ni dia terajang buat smackdown macam Hulk Hogan tu, dia belasah je ya, buat flying kick pula, bukan.
Abdullah bin Abbas kata, ambil kayu sugi tu. Kayu sugi bukan panjang tu je pun kayu sugi. Panjang tu ya, panjang tu ya. Tahu mana sakit. Kalau panjang macam ni betul. Ini baseball. Main rondes. Ini panjang ini tuan-tuan. Apa pukul? Okey. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, ada pula ulama kata nak pukul tu pun kayu sugi tadi ataupun tongkat kecil tadi ni balut dengan kertas, dengan kain pula, supaya tak rasa sakit. Jadi abang-abang ni kena faham betul-betul makna pukul. Jangan bila pukul isteri, bila orang tanya kenapa kau pukul, Allah kata boleh pukul. Amboi, oi, kamu tak belajar ke syarat pukulnya? Kamu tak dengar Nabi kata apa? Baik. Kemudian kita dah menyatakan bahawa dengan mengemukakan segala hadis yang bersangkut dengan hukum berhadapan dengan isteri yang nusyus, sama ada penafsiran, huraian yang diterangkan oleh Rasulullah tentang ayat ini, terutamanya penafsiran ataupun huraian yang dibuat pula oleh ulama-ulama ataupun sahabat Nabi seperti Abdullah bin Abbas, dan sikap para ahli fiqih sudah terang bahawa hanya perempuan yang kerah kepala yang patut diambil kayu sugi tadi, ketuk dia. Okey, maknanya bukan semua isteri boleh pukul, dan bukan sampai ke tahap memukul. Nasihat dulu. Dah terlalu keras kepala lah, kita pun tak tahu dah jenis apa punya ni. Batu besar ada atas kepala juga. Cuba Encik tengok, kepala dia keras macam ada batu besar juga. Ini cerita seniman bujang lapuk melawan. Nusyus ni tahap gaban dah tuan-tuan, bukan tahap atromen dah, gaban dah. Gitu. Dan kedua, Rasulullah mengatakan bahawa laki-laki yang budiman, dia takkan pukul isteri dia, takkan senang-senang mudah-mudah memukul isterinya, ringan tangan pukul isterinya, tak ada. Itu laki-laki budiman. Sebab itu akak-akak, adik-adik yang belum kahwin, carilah suami. Bukan saya kata yang lemah lembut macam Abang Jad pula, bukan. Cari yang budiman, yang pandai menghormati. Habis tu ustaz, masa bertunang, masa kawan memanglah dia baik. Lepas kahwin tu dia ustaz, dia buat hal. Baru tembelang dia pecah ustaz. Oh, suami awak telur ke apa ke? Dah tembelang pecah. Lepas-lepas kahwin ni baru nampak dia tu teruk benar ustaz. Saya bila tarik nafas panjang tu, Allahu Akbar, letih tuan-tuan. Sebab saya jumpa kes-kes suami yang balun isteri ni. Ada yang patah, ada yang luka, ada yang lebam. Kamu berani dengan orang perempuan buat apa? Dia bukan lawan kamu. Walaupun isteri tu badan tegak, badan sadar sekali pun, sendor badan, tapi dia bukan lawan suami. Dia adalah teman hidup. Dikala sunyi, dikala sepi, dikala riang, dikala ramai, dikala senang, dikala susah. Penyeri hidup. Tak ada isteri ni susah hati kita. Tak jumpa isteri susah hati. Ni isteri. Bukan seorang isteri itu tempat untuk dipukul, bukan tempat untuk dibuat smackdown. Okey, ini pesan saya ni.
Kata Hamka, seorang teman saya. Assalamualaikum tuan-tuan. Hilang pula. Tiba-tiba dia putih. Saya bukannya reti tuan-tuan nak buat benda-benda ni. Aduh, harap kali ni tak ada gangguan lagi. Tiba-tiba putih pula cakap seorang-seorang tuan ni. Aduh. Tengok je mana. Line clear. Line clear lah. Okey. Buat kerja seorang-seorang. PKPD tuan-tuan. Line clear. Baca. Lisa tiba-tiba hilang. Faizal Abdul Manap no problem. Fauzia Hamid masuk balik. Azlina Burhan masuk balik. Yang mana dah masuk tadi masuk balik. Amboi, petang-petang kelas potong cikgu dia ada masalah. Oh, lari ya. Masuk balik. Masuk balik tuan-tuan. Ingat di sekolah dulu kan, cikgu tak datang, lari sana lari sini. Tengok cikgu ada. Kelang kabut tuan-tuan. Ingat zaman sekolah kita dulu. Fauzia Hamid Jitra clear. Nur Azman Mak The Gym okey dah. Aisyah Arifin, Salina Samsudin okey. Baik. Kemudian kata Allah, fa in ata'nakum fala tabghu alaihin nasabila innallaha kana aliyan kabira. Allah Taala sebut dalam ayat ini, tetapi jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan buat menyusahkan mereka. Baik, tuan-tuan, kisah kawan Profesor Hamka tadi ni, Dr. Hamka tadi ni, dia kata dia sepak lutut isteri dia sampai naik hijau berhari-hari lamanya. Kata kawan Hamka tadi, nak menyesal bertahun-tahun lamanya. Maka dia teringat pula hadis Nabi, orang yang baik dia takkan pukul isterinya. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Orang yang baik dia takkan pukul isterinya. Tuan-tuan, baik tak? Baik tak? Kalau baik tak pukul Kalau baik tak pukul lah isteri. Pernah pukul tak isteri? Siapa berani sini? Siapa berani sini masuk komen saya pernah pukul isteri saya? Ataupun seorang isteri saya pernah kena pukul? Janganlah tuan-tuan. Jangan tulis lah. Kita nak buka aib suami kita. Okey. Kita nak buka aib kita, kalau boleh tutup lah. Kita doa mudah-mudahan suami kita yang baran berubah. Dan abang-abang pun kalau baran, tolonglah berubah. Buruk-buruk isteri kita pun dia isteri kita. Kita pun buruk. Kita duk kata isteri kita buruk, padahal kita pun buruk juga. Buruk apa? Buruk perangai, buruk tingkah laku. Kan dah disebut kepada kita, kalau kita nak isteri kita baik dengan kita, kita baik. Dan kalau kita nak anak-anak baik dengan kita baik dengan mak bapak kita. Apa yang kita buat pada mak bapak, anak-anak akan buat pada kita. Maka Allah Ta'ala sebut pada penghujung ayat 34, fa in ata'nakum fala tabruna alaihin nasabila. Maka kata Allah, fala tabru alaihin nasabila. Kata Allah, bila kamu dapat isteri yang taat, jangan kamu mencari-cari jalan nak menyusahkan isteri kamu. Okey. Jangan duk cari paksai. Kita dah dapat isteri kita yang baik.
Ni Nur Madina ni baik, Liza Amran baik. Liza Amran tanya, ustaz macam mana pula isteri pukul suami? Lagi nusyus. Apalah isteri ni hang masuk apa? Muatai ke apakah? Isteri muatai ke? Dikaratinya suami dia. Okey. Muhammad Hafiz, Waalaikumsalam Muhammad Hafiz. Haji Mak Uda, line dah clear. Haji Mak Uda pun selalu bersama dengan kita. Terima kasih Haji. Latifah Hashim, terima kasih. Ayumi pun selalu dengan kita. Dan Nisha Baharum pun selalu dengan kita. Dia kata syukur dapat jodoh yang baik, anak-anak pun baik. Itulah nikmat. Macam kita bersedekah lah tuan-tuan. Bersedekah ni belum tentu Allah balas dengan duit. Kalau kita rajin tolong orang, belum tentu Allah Ta'ala balas dengan duit. Tapi Allah Ta'ala balas dengan 1001 macam kelebihan. Salah satunya dapat isteri yang baik, dapat suami yang baik, dapat anak-anak yang baik. Apa lagi yang lebih menenangkan jiwa kita kalau bukan isteri yang solehah? Apa lagi benda yang menyeronokkan kita kalau bukan anak-anak yang soleh dan solehah? Maka kalau kita nak dapat suami yang baik, kalau kita nak dapat anak-anak yang baik, ibda' binafsika, mulakan pada diri kita. Mulakan dengan apa? Mulakan kita ni tolong diri kita menjadi orang yang baik. Alhamdulillah tuan-tuan yang saya hormati, semalam kami di Al-Barakah mengagihkan barangan keperluan untuk penduduk-penduduk yang terkesan dengan PKPD. Saya katalah kampung saya di Sungai Tapah ni PKPD. Semalam kita hantar beras, tepung, bihun, sardin, macam-macam benda kita hantar. Dan hari ni kami hantar lagi ayam mentah. Besok ayam lagi, Sabtu ayam lagi. InsyaAllah kalau ada rezeki ayam lagi hari Ahad. 4 hari kita bagi. Saya ni kampung saya, kalau saya tak tolong tak kena. Walaupun kita duduk di Al-Barakah ni pun kita menanggung, tak apa, nanti Allah ganti ikut lain. Yang pentingnya saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita ni tak putus keperluan. Sebab ada yang mengadu yang tak dapat, yang pendalaman jauh ke dalam tu tak dapat, rumah hujung-hujung tu tak dapat, kadang rumah sewa di belakang tak dapat. Tuan-tuan ingat kampung kami ni kampung besar, beribu-ribu penduduk. Bukan taman. Kalau taman senang, PKPD ni taman senang. Ini kampung luas tuan-tuan ni. Luas satu, ramai satu, padat satu. Terima kasihlah pada NGO, pada parti-parti politik yang bertungkus lumus membantu kami di sini. Di samping pertahanan awam, rela, anggota tentera, polis, kebajikan masyarakat, ya macam-macam turun untuk jaga keselamatan dan menjamin supaya masyarakat mematuhi SOP. Kena sabar banyaklah kita duduk dalam rumah ni. Memanglah jemu, memang boring kita kan, tak apalah. Sebab tu untuk mengubat keboringan ini kita buat kuliah, buat program macam-macam dalam FB ni. Pakat tengoklah. Kalau tuan-tuan jemu tengok muka saya, tengoklah muka orang lain. Yang pentingnya kita bantu sama-sama dan kita doa sama-sama supaya kita keluar daripada masalah ni. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, insya-Allah tu di luar sana nun petugas-petugas tengah duk cuci ayam, sembelih ayam, bungkuskan ayam, nak hantar. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti kita nak hantar ikan pula.
makanan basah untuk dia orang nak makan, nak keluar susah kan. InsyaAllah tuan. Ada yang hari tu telefon keputusan belanja sebab tak sempat pergi bank, tak sempat nak keluar duit, walaupun Maidin buka tapi tak boleh pergi, duit tak ada. InsyaAllah setakat mana kami bantu, kami boleh bantu di pusat pendidikan Al-Barakah insyaAllah. Baik, sambung balik. Kalau kita dapat seorang isteri yang baik, Allah bagi peringatan kepada kita, jangan cari paksai dengan isteri kamu yang baik. Jangan sakitkan hati dia. Jangan layan nak endah tak endah dengan dia. Dan kalau dia ada buat satu kesalahan pun, maafkanlah, buat-buat tak nampak sudah. Banyak lagi kebaikan isteri kita. Walaupun dia perempuan, kita sebagai suami lelaki-lelaki hormat pada dia. Cakap lembut, panggil lembut, jangan panggil kasar. Nama isteri Ita. Oh Ita, Ita, kopi. Kita pergi kedai mamak tak minta macam tu. Mamak, kopi. Kita tak minta. Kita minta lembut ya. Kopi satu. Itu kedai mamak tu. Kedai siam lagi lembut. Saya nak kopi satu. Oh, lagi lembut kedai siam. Tapi buat siapa dengan isteri? Beda. Teh, buat baju teh. Harga dia isteri kita. Nak minta pada isteri bukan susah. Tak. Oh tak. Abang dah harga. Tu cara minta. Ma, dah harga lah. Nampak? Tak ada mah tu kata pergi tidur lah abang. Jarang tuan-tuan. Bila suami sebut, ma, dah harga. Bawa tidur lah abang. Dah ada. Sampai airnya. Bukan setakat air. Kuih kasturi frozen pun sampai. Sekarang semua frozen semuanya. Ita Syah, terkejut saya ustaz. Nasib baik panggil Ita ya. Kalau panggil Ita Syah, lagi Ita Syah terkejut. Ya, cikgu Ita. Bukan susah. Isteri faham. Pergi ke dapur. Ada air apa tau. Dah harga dengan abang ni. Lembut cakap, abang nak air apa? Air sejuk ke air panas? Buat main holik sudah. Buat main kopi jantan sudah. Lagi isteri faham. Sebut kopi jantan tu, dia faham tu. Tuan-tuan yang saya hormati, cara nak minta tu, nak kasar-kasar dengan dia buat apa? Ma, abang cadang minggu ni kalau habis PKP boleh rentas daerah, abang nak balik rumah mak. Mak nak ikut tak? Mak tu duk sebut nama mak. Semalam dia WhatsApp, kalau habis PKP bawa mak balik. Padahal mak tak ada cakap macam tu pun. Tak ada. Tapi kita cakap. Apa mak tu mak? 2-3 hari ni duk sebut nama mak aja. Sehati juga ni. Ada kamu janji apa-apa ke dengan mak? Tak ada lah bang. Duk sebut kata ingat kamu lah rindu. Tak apalah bang, kalau PKP ni dah tak ada ni, kita balik lah kejap. Kalau dapat surat rentas, kalau boleh rentas daerah, balik lah bang. Itu cara mujuk. Sebab tu orang lelaki-lelaki ni tuan-tuan, kena pujuk. Jangan guna kuasa veto. Orang perempuan ni hati dia lembut. Yati Ali,
Lelaki selalunya tak bersyukur ustaz kalau dapat yang baik. Suryati nak ikut. Aduh. Nama isteri Ita, panggil isteri tersilap panggil Ita Syah. Confirm kena siram air panas. Oh dah ke dalam. Kena siram air panas ke dalam lah, rehat 4 hari kat hospital. Menggelepuh kulitnya. Aduh. Nur Aini alias nipu sunat ke cakap macam itu supaya mendamaikan isteri dengan mak, harus supaya isteri tak ada perasaan benci pada mak, mak tak ada perasaan benci pada isteri. Kadang orang menghasut mak. Abang Long tu mak sejak kahwin dengan ke Ita tu jarang balik. Tak apa kat Ita jampi Abang Long. Itu jahat tu. Kat Ita mana ada jampi. Dia mentera je. Mentera semerah padi. Yang tu je. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Norma Ma, ustaz ni pandai betul mujuk. Cair dia buatnya. Cair tuan-tuan. Pandai pujuk. Renti ke pandai pujuk. Zahara Abu Zah, rindu mak mertua. Kamilah Salim, alhamdulillah audio jelas dari Singapura. Rohana Ma'ruf kena pujuk Cik Abel. Oh, Cik Abel kena pujuk. Jangan ambil mudah je. Kira senang, kira senang. Tak maulah tak. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan Nisha Baharum Kak Ita lagi. Tak apalah, tukar nama Kak Ina pula ya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin memberi nasihat kepada seorang suami supaya sabar menanggung perangai isterinya. Sebab tiap-tiap perempuan, tegasnya tiap-tiap manusia ada segi kelemahannya. Bahkan laki-laki pun ada kelemahannya. Dan kesabaran isterimu tu menjadikan rumah tangga kita ni kekal. Cuba kita tanya, kenapa rumah tangga kita kekal? Jawapan dia sebab isteri sabar. Belanja tak cukup, sebulan bagi 500 mana cukup. Itulah ikan, itulah sotong, itulah udang. Makan nak sedap, bagi 500. Isterilah terpaksa kerja mencukupkan belanja. Tambah sekarang nak kerja apa, pukul 8 pagi 8 malam gerai. Apa dia boleh buka? Siapa nak beli nasi lemak dia? Siapa nak beli kuih dia? Semua orang duduk di rumah. Orang tak kerja. Bila tak kerja, orang bakat masak di rumah. Siapa nak beli kuih dia, buah Melaka dia, nasi lemak dia? Isteri sabar. Kalaulah isteri tak sabar, lama dah runtuh rumah tangga kita ni. Suami buka baju campak, isteri kutip basuh, sidai, kutip, iron, gantung. Suami ambil, pakai, balik buka, campak, isteri ambil, masuk mesin basuh, gantung, kutip, iron, gantung balik. Kalaulah seorang isteri tak sabar, aku ni pencacai kan? Berapa banyak di kalangan kita suami basuh baju, suruh angkat baju pun tak mau. Isteri tengah makan nasi, tiba-tiba hujan turun, tinggal nasi, lari angkat kain. Pernah tengok tak dua-dua laki bini lari angkat kain? Abang, hujan, isteri lari, suami lari. Jarang tuan-tuan. Yang banyak hujan tu, kain tak angkat lagi, dia makan. Isteri tengah tinggal, sambil angkat kain, sambil kunyah nasi, mok angkat kain. Allahu Akbar, sabarnya orang perempuan.
Rumah tangga kekal 35 tahun, 40 tahun. Allahu Akbar. Tang situ kita tengok dah isteri solehah ni. Kadang balik kerja baju tak buka, siap masak. Habis masak baru mandi. Pukul 6.30 suami nak makan nasi. Elok dah jamu nasi, dah jamu lauk. Nasi pula tak tekan periuk. Allah, kena pula. Mimi Mukmin, suami saya alhamdulillah dia basuh kain. Salam kat suami. Syahidah Yusof lumba lari angkat kain. Okey. Faridah Hussein, ada yang hasut tu masalah ustaz, renggang menantu dengan mertua. Banyak. Kamilah Salim, rumah tangga saya baru berusia 28 tahun. Sama dengan saya. 28 tahun. Alhamdulillah suamiku rajin cuci, sidai, angkat baju. Terbaik kata orang sekarang. Nah. Edah Miolok tahun ni 39 tahun ustaz. Banyak sabar, bagus. Jamaliah isteri, kesian. Jamilah Ismail, kesian isteri. Maria Ismail 19 dah tahun jadi suri rumah. Amin. Tahniah Maria. Hasanah Narawi, isteri sabar redha, suami kena adakan. Ustaz dah mesti bertolak ansur. Lama dah sebut. Suami isteri mesti bersabar, rumah tangga mendapat berkat. Apa guna selisih paham kalau ingin aman tenteram. Maaf hamba wahai dinda, buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh peribadi. Haji mak muda basuh kain boleh lah ustaz, tapi nak lipat tu malas. Dulu-dulu saya pun rajin lipat kain. Memang kerja saya lipat kain. Tapi orang rumah saya marah. Hilang banyak. Bercampur sana, bercampur sini. Lala saya tak lipat. Saat lagi saya lipat tak kena saat lagi. Dia marah. Oh, anu hilang. Abang tak mana? Lipat tak mana? Abang mu lupa. Tak payah lah. Biar dia saja lipat. Saya angkat kain sudah. Angkat kain dengan sidai kain cukup. Okey, kadang-kadang kita ni orang lelaki-lelaki ni sempoi punya, orang perempuan ni lipat kain tu ambus kemah. Susun tu kemah. Oh, abang-abang kalau dapat isteri macam tu bahagia. Nah, kemah rumah tangga ni. Maznah tauhid terbaik suara ustaz Haji Mak Muda, sebiji suara Piramli. Sebiji suara Piramli. Dengarlah, gemalah hati, dendang jiwaku, mencurahkan pendaman, kalbunan tertawan. Dikaulah umpama bulan mengambang di angkasa raya. Oh putri jelita, pandanglah beta, pungguk teruna, rindu asyik memuja,
paras jelita, ratulah desa, engkaulah sayang. Okey, Suryati Siti, Ustaz pun kena letak. Biasalah, suami. Ruziah Ma'ruf, terbaik. Mumtaz jiddan. Oi, Arabi. Rusidin, selamat, saya dah masuk 27 tahun. Tahniah Rusidin, mudah-mudahan berbahagia sampailah ke syurga insya-Allah. Din Yati, suami yang masih mencari cinta baru, sudah berumur sudah berumah tangga 25 tahun, makin tua makin menggatal. Dia kena gaul tu, pergi beli buluh ke apa kan, ngerat garu tak pun gerpu pun ada kan, dah gatal garu lah. Aisyah Zakaria, betul Ustaz, tengok sakit mata, tengok lipatan tak betul, rasa tenang. Hafiz Amran, suara Ustaz tak mengecewakan, tenang je dengar suara Ustaz. Lama tak dengar lagu ni kan, boring-boring kita duk PKPD, kami ni PKPD ni baca Quran sama-sama kan. Kadang-kadang nyanyilah, cuma rumah saya tak ada karaoke, saya jadi karaoke di rumah. Kejap lagu Hindustan, kejap lagu lama, kejap lagu P. Ramlee, kejap lagu Ar-Azmi, macam-macam lah tuan-tuan. Okey. Emiliana Saripudin, Ustaz pagi-pagi buat saya senyum tengok handphone. Tak payah tengok. Buat apa saya nak bagi tuan-tuan stres? Kita dah cukup stres, macam-macam masalah, bayar kereta, nak bayar rumah, bayar elektrik, stres banyak. Anak nak notebook, MacBook, wifi tak kuat, banyak benda yang menstreskan kita. Tiba-tiba bila datang kuliah pun stres. Wah, apa kan? Kuliah adalah tempat untuk menenangkan jiwa. Sebab tu kita berbual benda yang kita jumpa. Kita bercakap benda yang biasa kita jumpa. Dan dalam suasana santai-santai, kita sembang-sembang. Tambah hari ni bab suami, bab isteri. Kita suami, kita juga isteri. Benda tu kadang-kadang kena pada kita. Kita selalu marah suami kita, beleter pada suami kita. Tapi suami sabar. Kadang-kadang kita rendahkan dia yang dah memang sedia rendah. Tapi suami sabar, akak-akak. Bukan senang dapat suami macam itu, akak bela lah elok. Dia kejut kita sembahyang subuh, bukan senang. Lepas dia kejut kita bangun, dia tidur, lagi susah nak jumpa tuan-tuan. Jadi kalau kita dapat suami yang baik, jagalah elok, pahala banyak. Begitu juga abang-abang, kalau kita dapat isteri yang baik, syukur, jangan cari paksa dengan dia. Allah pesan pada kita ni, Allah Ta'ala kata aliyan kabira, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha tinggi lagi maha besar. Allah dah bagi dah keumpamaan, keistimewaan pada kaum lelaki menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Jagalah elok. Allah bagi keutamaan dan keistimewaan pada perempuan, dilindungi oleh lelaki. Jagalah elok. Allah Ta'ala mengajar kepada kita bagaimana nak jadi rukun dalam rumah tangga. Ikut elok-elok. Allah Ta'ala ajar kepada kita kalau jadi krisis dalam rumah, apa nak buat? Ikut elok-elok. Mak bapak, mertua, mak bapak kandung, bila masa nak interrupt dalam rumah tangga anak-anak, ikut peraturan dia. Sehinggalah Islam mengajar kepada kita bagaimana nak jadi isteri solehah, bagaimana kriteria suami yang soleh.
diajar kepada kita. Jangan sombong dengan suami, jangan sombong dengan pasangan kita. Jangan takabur dengan pasangan kita. Biar kita hidup dalam suasana berkasih sayang, dalam suasana yang menyeronokkan. Dayang Suryati, Ustaz, suami saya tak nak buat apa-apa sebab dia kata saya suka bebel, ada je tak kena. Itu alasan. Itu alasan. Sebab itu Suryana ke Suryani tadi, lupa dah mana tadi, Dayang Suryati, kalau suami buat kerja rumah, biar, janji dia buat. Janji dia buat. Dia basuh pinggan, janji dia buat. Kadang-kadang kita bebel. Abang tu basuh pinggan tu, tak elok lah pinggan tu, kalau tak di bawah susah nak ambil. Oh, memang dia tak basuh lah. Abang pinggan tu elok tu, mahal tu, beli Langkawi tu, memang dia tak basuh. Apa salahnya tengah dia basuh pinggan, pergi belakang dia, peluk pinggang dia. Dia basuh pinggan, kita peluk pinggang dia. Rajinnya isteri sayang, suami sayang. Rajinnya, ya Allah. Habis tu kalau abang tak tolong sayang, siapa lagi nak tolong? Makasih bang. Buat mara lagi satu besen lagi. Abang ada lagi satu besen tak basuh bang? Kan? Dia basuh lah. Yang ketiga, kita cerita kepada dia mana yang lebih baik, cara yang terbaik, tanpa beletih. Abang, macam langsir tu bang, kalau kita, dia punya penyangkut dia tu, penyangkut ke apa, cakuk dia tu bang, kalau kita buat 2 ke 1 cantik bang. Macam abang sekarang buat 2 1 cangkuk, 2 1 cangkuk. Kalau kita buat setiap satu cangkuk macam mana bang? Cantik tak? Padahal kita tengok dia tak cantik. Kalau boleh 1 cangkuk 1 ruang dia. Ini tidak, suami malas, dia main bubuh cangkuk tuan. Dalam kita menegur dia tu dengan cara yang dia tak perasan. Ini kebijaksanaan kita. Sebab Allah Ta'ala dah pesan kepada kita melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah fin nisa fa innahum awanun 'indakum. Takutlah kamu sekalian pada Allah berkenaan dengan perempuan, sesungguhnya dia adalah teman hidup yang sejati di sisi kamu. Allah kata bertakwalah kamu kepada Allah. Salah satunya ialah jaga isteri kamu, jaga dengan orang perempuan, kerana orang perempuan itu adalah teman hidup sejati kamu. Cik Siti confinement, betul lah siapa dapat suami buat kerja rumah, memasak, bersyukur, alhamdulillah. Zaliha Lub dah 34 tahun kahwin, bagus, alhamdulillah. Nursiah Ahmad 51 tahun Ustaz. Kalau Nursiah kahwin umur 20, maknanya dia sekarang dah 71. Kalau dia kahwin umur 16, maknanya umur dia 66. Zulkarnain Jamal Hatun, terima kasih isteriku. Zurin Zandra Hairah, alhamdulillah, jasamu akan dikenang. Zarifah Damia, lagu Saloma, jari-jariku sakit semua, jari-jariku sakit semua, kerana bekerja hari-hari, membuat bakul dan raga bulu. Ibuku juga bersungguh-sungguh, mudi dan muda asyik bekerja, tidak menghirau pagi dan senja. Udara nyaman sinaran suria, udan di Tasik turut gembira, lembu dan kambing meragut rumput turut gembira, kerbau di sawah, bunga yang mekar di taman berseri, kumbang pun datang hendak menyeri. Oh,
diriku ini masih perawan, sunyi hati kerana tak berteman. Okey tuan-tuan, tu lagu dari filem Bumi Putra. Okey, lagu asalnya lagu Sophia Ibrahim nyanyi dalam lagu tu, dan Saloma masukkan dalam piano hitam lagu Saloma. Baik, jadi tuan-tuan, Mazali Pak Ibrahim, Ustaz kenalkan keluarga Ustaz kat kita orang tak pernah tengok isteri. Dia tak bagi masukkan saya gambar ke diri dia ke dalam mana-mana media. Dulu-dulu adalah masuk majalah-majalah, kemudian banyak isu, banyaklah tuan-tuan, jadi dia lebih suka jadi low profile. Banyak rancangan TV yang kami tolak, rancangan nak memasak di dapur, rancangan keluarga, semua ditolak. Dia kata biar abang seorang sajalah yang ke depan, kami duduk di belakang je lah. Jadi itu, saya hormat atas permintaan isteri saya. Ya. Baik. Zaimah, ya Ustaz, sejak PKP stres selalu. Yelah Ustaz, bil elektrik teruk, PKP 24 jam duduk di rumah, aircon kompom naik punya dah kan. Seronok dapat mengikuti kelas Ustaz, sentiasa santai, tenang-tenang, terbaik-terbaik. Azza Hairul Niza Tamim, Kak Zah seorang isteri yang macam Tarzan tu dia, tapi suami cool. Baguslah Kak Zah. Kelebihan dan kekurangan Danisha Bahrum, redha sajalah. Saliza Idris, dengar ceramah ni hilang stres. Rozimah 31 tahun dah kahwin, kena banyak bertolak ansur, makin tua makin nak bermanja. Gelak saya tuan-tuan. Makin tua makin nak bermanja. Tapi ada orang kata makin tua makin banyak bau minyak angin je. Aduh. Maya Poksen Muhammad Saad. Okey, Siti Arija Wardati, sudah 33 tahun kahwin Siti Arija Wardati. Sabar, akan ada manisnya. Johara Ahmad. Nasrina, salam Ustaz. Kamisah Kimi, teman cuma 8 tahun aja, hingga kini masih single. Kena carilah Kamisah Kimi. Buat pengganti kan, minta maaf lah kalau rasa sunyi. Carilah pengganti Kamisah, InsyaAllah ada Kamisah Kimi. Sedap suara Ustaz. Mesti Ustaz nyanyi dulu kan sebelum tidur. Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri. Ala Yusuf, lagu Deloitte Ustaz. Di mana akan ku cari pengganti yang abadi. Kalau Deloitte kena sengau sikit. Tapi mengapa itu yang kau tinggalkan. Itu lagu Deloitte tuan-tuan, lupa lah lirik dia. Ada lagi permintaan lagu sebelum kita menamatkan kuliah kita. Saya rindu isteri kesayangan saya, punya suara letihnya, sedih sangat hari-hari rindukan suara ketawanya isteri saya. Dipanggil Allah. Doakan buat almarhumah isteri kepada YN Famalia. Syazwan Rusli, lagu Kau Lupa Janji. Kau katakan kau menyayangi diriku, ku percaya segala kata-katamu. Apa saja kau hajati, aku cuba memenuhi, kerana ingin menjaga hati. Kau katakan biar apapun terjadi, kau dan aku sama-sama menghadapi.
Paras rupa bukan ukuran, kalau hati dah berkenan, karenamu rela berkorban. Nur Shima dapat bertahan 32 tahun je Ustaz. Saya dapat bertahan 32 je Ustaz. Lepas tahun bercerai bekas suami meninggal. Siap pesan dengan saya, jangan cari orang lain. Saya hanya hak dia. Namun walau kami dah bercerai, dia tak kahwin lain dan saya tak kahwin lain. Dia sakit, saya pergi tolong jaga dengan anak-anak sampai akhir hayat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nu'aini alias tambah kalau suami nak mujuk kemas rajin buat kemas rumah. Okey, Resni Kasar. Ustaz, lagu satu. Dah banyak lagu dah. Bagilah tahu lagu apa. Ada ke isteri begitu peluk suami tengah basuh pinggan? Muhammad Hazman. Cubalah buat. Kan cuba buat baru seronok. Sama-sama main Axion. Okey. Salina Syamsuddin, suami pinggan cuci sendiri, air minum buat sendiri. Wow, bagus. Guyut. Suami saya rajin basuh pinggan. Bagus. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan yang saya hormati, kita jumpa petang nanti insya-Allah 2:30 petang. Dan jangan lupa malam ni kita ada forum bersama Ustaz Samsul Debat dan Datuk Badli Shah Aliuddin 9 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.